أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Adil, ahli jawatan surau, tuan-tuan perempuan minta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan sambung perbincangan kita daripada buku besar ni, tuan-tuan. Ini dia buku dia. Encyclopedia Salat. Besar buku ni, berat tuan-tuan. Okay. Jadi buku ni penuh dan syarat dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan solat. Tuan-tuan Allah SWT, kita belum lagi, walaupun namanya buku ini adalah ataupun ensiklopedia solat, tapi kita belum lagi masuk betul-betul kisah solat. Sebab bila cerita tentang solat ni sebenarnya dia menceritakan apa-apa saja yang ada kaitan dengan solat. Termasuklah at-taharah, bersuci. Kita dah cerita tentang bersuci, kita dah cerita tentang azan. Dan malam ini kita sambung lagi cerita kita, masih lagi berkaitan dengan azan, tetapi bukan azan yang kita tahu, tapi kaitannya ialah orang yang disebut sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi Bilal bin Rabah ni orang kata sinonim lah dengan azan ni. Bila sebut azan, orang akan teringat Bilal. Bila sebut Bilal, orang teringat tentang azan. Okey? Jadi Bilal ni special dia kenapa? Kerana dia adalah muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seramai-ramai sahabat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal terpilih menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan sepanjang hidup Nabi, semasa Nabi hidup, Bilal lah yang menjadi muazzin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bilal ni tuan-tuan, kalau tengok fizikal dia memang tak menarik lah. Fizikal dia tak menarik. Kulitnya hitam disebutkan daripada Hawasyah. Dia sekarang ni disebut sebagai Ethiopia. Orang hitam tuan-tuan. Dan dia dilahirkan sekitar 43 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum hijrah Nabi, hijrah Nabi dia lahir 43 tahun sebelum tu. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi beliau adalah sebagai hamba anak-anak yatim Abdul Dar yang berada di bawah jagat Umayyah bin Khalaf. Ini tuan dia. Tuan dia nama Umayyah bin Khalaf. Baik. Jadi apa kelebihan Bilal ni tuan-tuan, selain daripada dia al-muazzin Nabi, tapi sebelum sampai dia menjadi muazzin itu, okey, beliau adalah di antara insan yang terawal menerima Islam. Ini kelebihan dia tuan-tuan. Ini sebab kenapa Allah SWT mengangkat darjat Bilal radhiyallahu anhu. Walaupun mungkin sudut fizikalnya tidaklah begitu menarik, contohnya dia juga adalah seorang hamba, tapi Islam ini tuan-tuan, ini yang kita perlu sedar, kita tahu bahawa kemuliaan seseorang manusia itu bukan terletak kepada harta benda. Biarlah tak ada harta benda pun tak apa. Okey? Sebab itu bukan apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah rupa kita tak cantik, tak handsome, tak mengapa tuan-tuan, kerana itu bukan penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak ada pangkat, tak ada masalah. Walaupun kita mungkin di dunia ni orang tak pandang kita pun. Orang tak hirau pun. Orang kadang-kadang hina kita tuan-tuan kerana kedudukan kita yang rendah. Tak ada status. Tak ada standard kehidupan kita. Kita orang miskin. Tidak mengapa tuan-tuan. Kerana yang penting kita
ingin mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Biarlah manusia membenci kita, walaupun manusia tak suka kita, tak kisah, asalkan Allah Taala sayang dan suka kepada kita. Itu yang paling penting. Kerana saya ingat tuan-tuan, almarhum ayahanda saya selalu pesan. Okey. Dia kata apa dia tuan-tuan? Dia kata puji manusia tidak manfaat. Puji-pujian manusia tidak boleh memberi manfaat kepada kita. Keji manusia tak bawa mudarat. Biarlah manusia mengkeji kita, menghina kita, dia tidak akan memberikan mudarat. Asalkan Allah Ta'ala redha dengan kita. Itu yang penting tuan-tuan. Yang lain tu tak penting. Yang penting kita dengan Allah SWT. Itu yang paling utama. Okay? Kalau Allah Ta'ala sayang, manusia benci, tak kisah. Tapi kalau manusia semua sayang dengan kita, tapi Allah Ta'ala benci, ini masalah. Hari ini ramai orang mencari redha manusia dan membelakangkan redha Allah. Ramai orang buat benda-benda yang berbagai-bagai benda hanya semata-mata nak menarik perhatian manusia. Buat benda haram. Kalau tengok ini, kalau dekat TikTok tuan-tuan, macam-macam anak-anak muda kita. Tayang sana, tayang sini, gelik sana, gelik sini. Kenapa tu? Nak cari perhatian manusia. Sedangkan Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala marah dengan perbuatan tersebut. Tapi mereka tak kisah, tak hirau. Sebab bagi mereka yang penting manusia puji. Manusia seronok. Dapat like, dapat followers yang ramai. Dapat puji-pujian daripada manusia yang berbagai-bagai. Seronok tuan-tuan. Itu manusia sekarang. Itu masalah yang kita hadapi hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita khususnya. Okey. Jadi sebab itulah saya menyeru sahabat-sahabat tuan-tuan, kalau belum ada akaun TikTok, join lah TikTok tuan-tuan. TikTok ni bagus sebenarnya untuk apa? Untuk berdakwah. Okey. Sebab hari ini beramai dah ustaz-ustaz kita dah masuk berdakwah dekat TikTok. Sebab kalau kita biarkan TikTok itu dikontrol oleh orang muda, hancur tuan-tuan. Jadi sekurang-kurangnya dia tengok benda-benda yang tak elok pun tiba-tiba lalu ceramah mungkin dia dengar ceramah, dengar tazkirah sebagainya. So itu sebenarnya adalah satu kaedah, satu kaedah yang approach yang sangat bagus bagi saya yang untuk kita menyampaikan dakwah, kerana medan dia sangat luas tuan-tuan. Medan dia sangat luas dan dia tidak macam Facebook dan sebagainya. Okey, sebab dia punya algoritmnya berbeza tuan-tuan. Seronok juga dekat TikTok ni tuan-tuan. Sebab bila kita sampaikan satu-satu dakwah, respon dia sangat bagus. Tapi kena cara dia lah. Kena cara dia. Baik tuan-tuan, Allah SWT. Jadi apa yang kita nak sampaikan hari ini ialah bahawa kedudukan manusia itu bukan kerana pangkat dia, bukan kerana harta dia, bukan kerana dia famous, bukan dia influencer, bukan dia kerana kedudukan yang tinggi, tak. Kedudukan dia insya Allah Ta'ala adalah kerana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hadis pun Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak tengok, tak pandang, tak penting pun bagi Allah SWT. Tak ada apa benda pun bagi Allah Ta'ala. Tak boleh mempengaruhi Allah Ta'ala pun. Buatlah macam mana pun, kalau dari sudut mungkin wajah kita cantik, wajah kita handsome, Allah Ta'ala tak heran pun benda tu semua. Sebab pun Allah Ta'ala nak heran, Allah Ta'ala yang buat. Pelik apa benda? Allah Ta'ala yang mencipta, so Allah Ta'ala takkan nak pelik pula benda yang dia cipta sendiri. Kan? Contoh. Jadi Allah Ta'ala tak tengok rupa manusia. Tak ada nilai pun di Allah Ta'ala rupa manusia ni. Okay? Begitu juga dengan tubuh badan yang sasa, yang hebat pun Allah Ta'ala tak heran. Tapi Allah Ta'ala tengok apa dia? Qulubikum wa a'malikum. Ya, Allah Ta'ala tengok ialah hati kita. Ikhlas tak hati kita? Yakin tak kita pada Allah SWT? Yakin tak kita kepada balasan-balasan Allah Ta'ala? Yakin tak kita pada syurga Allah Ta'ala? Yakin tak kita pada neraka Allah Ta'ala? Yakin tak kita kepada semua rukun-rukun iman? Kalau yakin, barulah Allah Ta'ala tengok. Sebab Allah Ta'ala tengok keimanan kita. Iman itu terletak dalam hati manusia. Itu yang penting bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain tu semua tak penting. Dan hati bagus, beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut segala apa yang Allah Ta'ala suruh, maka Allah Ta'ala akan pandang manusia itu dengan pandangan yang rahmat. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba itu.
Tapi kalau orang tu bertimbun-timbun harta dia, tapi iman tak ada, amalan tak ada, maka Allah Ta'ala tidak akan memandang dia. Allah Ta'ala membenci mereka, orang yang sedemikian. Tapi untunglah manusia-manusia yang terpilih. Harta banyak. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala dalam masa yang sama. Duit banyak, infak di Allah Ta'ala. Dapat duit, rezeki pun rezeki yang halal. Masya Allah. Bahagia mereka dunia dan akhirat. Puasa ada. Tapi dalam masa yang sama, beriman, tunduk, patuh, tidak takabur, tidak sombong. Tunaikan tanggungjawab dengan baik. Masya Allah. Mereka ada kuasa di dunia dan mereka ada kehebatan juga di akhirat. Kalau boleh macam tu, alhamdulillah tuan-tuan. Cuma masalahnya, hari ini apa yang berlaku ialah bila dapat satu, hilang satu. Kalau kita tengok, kebanyakan macam tu. Dalam dunia sekarang ni memang banyak macam tu tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan orang yang baik-baiknya tuan-tuan terdiri daripada orang yang sederhana kehidupan mereka. Ataupun yang miskin, yang lemah tu, yang banyak pergi masjid, yang surau tu kebanyakannya orang yang susah-susah dulu kalau kat kampung lah. Sekarang ni mungkin dah berbeza lah. Payah kita nak cari orang yang kaya raya tuan-tuan. Datang ke surau masjid, hari-hari datang surau. Jarang ada, bukan tak ada. Tapi jarang. Dia dah lari tuan-tuan kehidupan dia. Bila dah kaya raya, duit juta-juta tuan-tuan, dah tak kenal masjid surau. Masa sebelum jadi kaya raya, sebelum jadi jutawan, selalulah tengok dekat masjid dekat surau. Tapi ramainya bila dah kaya, dia akan lari daripada surau dan masjid. Tempat lain pula dia melepak lah. Jadi itu masalah dia. Tapi kalau dapat gabungkan kedua-duanya antara kekayaan, kemewahan, kedudukan, pangkat, darjat, sama selari dengan apa yang dibawa oleh Allah Ta'ala, maka sangat hebatlah. Sangat luar biasa lah orang yang begitu. Tapi sekarang ni payah macam tu. Kalau dapat, alhamdulillah. Baik. Jadi Bilal radhiyallahu anhu ini adalah salah seorang yang terawal memeluk Islam. Okey. So masa Bilal memeluk Islam ini, orang yang dah mula sebelum Bilal ni ada berapa orang saja? Ada 5 orang saja yang telah pun memeluk Islam. Okey. 5 orang yang memeluk Islam semasa Bilal memeluk Islam. Antaranya ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini Khadijah ni wanita yang pertama memeluk Islam. Dalam Islam, maknanya orang yang pertama memeluk Islam adalah Khadijah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, dan Suhaib Ar-Rumi dan Miqdad bin Al-Aswad. Inilah antara sahabat-sahabat yang telah memeluk Islam sebelum Bilal bin Rabah memeluk Islam. Jadi Bilal bin Rabah antara orang yang terawal memeluk Islam. Okey? Bukan senang tuan-tuan. Menjadi orang yang terawal memeluk Islam ni bukan satu perkara yang mudah di zaman itu. Kalau zaman sekarang ni tak payah sangat. Orang hari-hari masuk Islam. Walaupun ada yang keluar daripada Islam, tapi pastinya yang masuk Islam lebih ramai lagi sebenarnya yang masuk dalam Islam. Seorang murtad mungkin ribu-ribu orang yang masuk Islam, insya-Allah. Sebab kalau kita tengok di luar negara, Islam lah di antara agama yang dipilih oleh kebanyakan orang. Kalau mereka nak memilih agama, contohnya mereka telah pun ada agama lain, sebab itu kalau mereka nak tukar agama, kebanyakan akan pergi kepada agama Islam. Kerana agama Islam ni, selepas mereka membuat kajian, yang mendapati bahawa memang Islam adalah agama yang benar. Sebab itulah mereka memilih Islam dengan keyakinan yang ada dalam diri mereka setelah mereka membuat kajian. Jadi antara orang yang paling banyak menerima seksaan disebabkan keimanan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Orang yang paling banyak, yang paling teruklah dalam sejarah yang terima seksaan kerana beriman, tuan-tuan. Kena beriman, bukan buat apa benda pun, beriman saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Islam, terima Islam, diseksa, tuan-tuan. Diseksa yang sebegitu berat. Kalau kita tengok dalam sejarah memang dahsyatlah. Allah Akbar, teruk tuan-tuan, penghinaan dan kezaliman yang dilakukan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tengok sejarah dia, Bilal bin Rabah ni disebutkan dalam sejarah bahawa satu hari ketika
disebut sini matahari tegak berdiri di padang pasir Makkah yang panas membakar kerana cuaca terlalu panas. Okey. Jadi Umayyah bin Khalaf ini bersama sekumpulan musyrikin menanggalkan pakaian Bilal. Contoh kalau biasa pergi padang pasir, kalau biasa pergi negara Arab, panas dia masya-Allah luar biasa. Kalau kita nak gambarkan kepanasan dia sekarang ni tuan-tuan, kalau kita masuk dalam kereta, kalau masa panas terik tu, kan, kalau kita pegang steering kalau jenis yang kulit tu lah, pegang tu masya-Allah bukan main panas, kita nak pegang pun tak boleh pegang lama tu, panas. Itu sikit tu. Itu kita punya cuaca kat sini lebih kurang 30-35 macam tu. Tak panas sangat. Negara Arab sampai 50 lebih darjah Celsius tuan-tuan. Kalau panas batu tu maknanya kita kalau letak kaki tu boleh melecur. Ibarat kata kalau letak periuk, kita letak kuali tu letak minyak boleh menggelegak tuan-tuan. Istilahnya panasnya. Panas je kat padang pasir di dalam negara Arab. Jadi itulah yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Okey. Masa tengah hari yang tengah panas tu, pakaian dibuka tuan-tuan. Dibuka pakaian. Kemudian buka pakaian dipakaikan apa tuan-tuan? Dipakaikan dengan baju besi. Bayangkan tengah-tengah panas, baju dibuka, kemudian dia letakkan baju besi tuan-tuan. Tak ke orang kata melecur kulit. Kenapa tu? Kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat saksaan dia juga tuan-tuan. Kemudian bukan saja pakai, dijemur di tengah panas tuan-tuan. Dijemurnya di tengah terik matahari di padang pasir yang panas membakar. Dah bagi pakai besi di tengah panas tu. Bukan tu saja, dipukulnya pula. Dipukul, dibelasahnya lagi. Allah menggunakan cemeti sambil mereka memerintah Bilal supaya mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini je perintah dia. Bilal radhiyallahu anhu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak mudah aja. Maknanya kalau secara umumnya kita kata kalau nak lepas mudah aja. Buat je siapa yang suruh selamat lah. Tapi tak. Bilal masya-Allah teguh iman dia. Walaupun dia dipakaikan baju besi, walaupun dia letak batu di atas dadanya, di tengah panas dipakaikan baju besi, dipukul dan sebagainya, yang para musyrikin memerintahkan supaya mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak mungkin dia akan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukul lah macam mana pun, pukul macam mana dahsyat pun, dia tetap kata apa dia? Ahad. Allah yang Maha Esa. Dia tak akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan, orang menghina Nabi kat mana-mana je. Buat pertunjukan, buat lawak jenaka, hina Nabi, hina Allah dan sebagainya kan. Dengan berbagai-bagai kaedah lah. Ada yang melalui perkataan, ada melalui perbuatan dan sebagainya. Tapi inilah perbandingan keimanan sahabat-sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan orang kita sekarang ni, orang Islam sekarang ni. Jauh. Orang kata langit dan bumi lah, jauh sangat beza dia. Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Antaranya ialah kerana Islam kita ni kita dapat tanpa melalui sebarang kesusahan. Antaranya lah menjadi sebab. Walaupun memang ada orang dapat Islam secara mudah, secara percuma orang kata, tapi ada yang berpegang teguh. Ada, tapi ramai yang buat acuh tak acuh. Ada Islam, tak rasa dia Islam. Ada iman, tak rasa dia beriman kepada Allah SWT. Iman tu dia buat main-main. Yang Islam tu dia buat mainnya. Dan semayang dia buat mainnya. Semua dia main-main saja. Kerana dia tidak melalui kesusahan untuk mendapatkan, tak ada struggle dia. Dia tak struggle, dapat mudah. Tapi orang-orang yang beriman di zaman Nabi, tengok macam mana keadaan mereka mempertahankan. Kerana mereka dapat melihat dengan penuh keyakinan, inilah agama yang sebenar. Kita percaya Islam itu agama yang sebenar, tapi keyakinan itu tidak begitu tinggi. Kita tidak begitu tinggi keyakinan kita kepada Islam sebab kita tak nampak. Kita tak pernah hidup dalam keadaan jahiliah, kita tak pernah hidup dalam keadaan kekufuran. Alhamdulillah, dari satu sudut kita syukur kepada Allah SWT. Tapi ada juga dari sudut yang negatifnya, bila kita tak nampak sudut-sudut keburukan yang kita pernah hidup sebelum ini, maka bila kita duduk dalam keadaan yang beriman, kita tak nampak kehebatan iman. Okey, berbanding dengan orang-orang, sebahagian orang-orang
yang tidak beriman. Mereka nampak keburukan hidup dalam jahiliah. Contoh, kalau di zaman Nabi lah. Kalau zaman sekarang, orang yang hidup dalam keadaan kafir, tak beriman, tak sembah Allah, buat ibadat, buat macam-macam maksiatan, zina, minum arak, berjudi, semua benda dia buat. Bila dia masuk Islam, dia nampak Allah, indahnya Islam, cantiknya Islam. Tapi bukanlah kita kata kita nak duduk dalam dalam itu. Kita bersyukur Allah Ta'ala selamatkan kita. Walaupun kita dapat iman itu secara percuma, tapi ia masih lagi boleh kita kata upgrade lah keimanan kita. Masih boleh kita tambah dan tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah dengan cara macam mana? Antara inilah caranya kita datang duduk dalam majlis-majlis ilmu begini. Kita dampingi orang-orang alim, selalu datang masjid, surau, belajar dan sebagainya. Okey, dan itulah dia antara kaedah macam mana kita boleh meningkatkan nilai dan kualiti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak berada dalam suasana kehidupan jahiliah dan sebagainya, tapi kita masih lagi boleh dan berpeluang insya-Allah untuk mendapat keimanan yang mantap bismillah. Baik. Jadi bila dah pukul tuan-tuan, bila Rabbah dah pukul, diseksa macam mana, paksa juga suruh apa? Suruh memaki dan menghina Nabi SAW, dia kata tidak, dia tak akan buat. Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa. Dia tak. Jadi akhirnya apa yang berlaku, dia dah putus asa tuan-tuan. Umayyah bin Khalaf ni yang musyrikin ni dah mula putus asa. Kemudian apa dia buat? Umayyah mengikat leher beliau dengan menggunakan tali yang besar. Kemudian menyerahkan kepada orang jahat dan kanak-kanak. Dia meminta supaya mengiringi seluruh kota Mekah dan mereka membawanya ke kawasan yang berbatu-batu sambil berlari. Dahsyat tuan-tuan. Siasaan orang dulu dah buat macam tu, tak orang Kelantan kata tak degih, tak berubah. Tak boleh, takkan tunduk juga dengan apa permintaan tu. Orang kena ikat dekat leher, tarik tuan-tuan dekat atas batu-batu. Dahsyat tuan-tuan. Allah buat. Itulah dahsyatnya keimanan orang-orang dahulu, khususnya Bilal bin Rabah. Baik. Selepas peristiwa tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya membeli daripada Umayyah bin Khalaf dengan harga 9 tahil emas. 9 tahil, dia guna 9 tahil 9 tahil emas ni berapa banyak tuan-tuan? Dia satu kati berapa tahil? Kalau dulu orang pakai kati kan. Kati berapa nama tu tahil 16 60 tu gram apa yang dia ada kati kan, dia ada kati, dulu kita pakai apa gram kati kan. 16 tahil, masya-Allah, lupa dah sipil-sipil lama tahil lah, 16 tahil. 16 tahil satu kati. Yang ni dia bagi berapa banyak ni? 9 tahil. 9 tahil dekat lebih kalau 16 setengah kati lebih. Setengah kati lebih emas dibeli daripada Umayyah bin Khalaf. Baik, Umayyah bin Khalaf sengaja menjual dengan harga yang mahal. Okey, dia sengaja menjual dengan harga yang mahal supaya Abu Bakar tidak mahu membelinya. Sedangkan dalam hatinya berkata, sekiranya Abu Bakar tidak mahu membelinya dengan harga tersebut, aku tetap menjualnya walaupun dengan harga 1 tahil emas. Dia sebenarnya saja dia tak tinggi supaya Abu Bakar tak beli. Okey? Jadi tapi dalam hati dia saja je aku letak. Sedangkan kalau 1 tahil buat aku jual. Sebab dia dah marah sangat, dia dah benci sangat dengan Bilal ni. Okey, masih lagi berdegil, tak mau lagi tunduk dengan perintah dia, so dia nak jual. Lepaslah, cukuplah, dia tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh buat apa-apa dah. Kalau sampai bunuh tu mungkin rugikan dia lah, sebab dia dapat 1 tahil emas kan. Ataupun sekarang ni dia jual dengan 9 tahil emas. Dapatlah 9 tahil, okeylah jual. Hilang marah, dah hilang, dah puas hati, dah dendam, dia dah marah. Dekat Bilal pun dah habis, dah pukul, dah belasah apa semua, dah azab, seksa. Akhirnya jual dengan 9 tahil emas. Okey, tadi kata Umayyah bin Khalaf, aku sebenarnya saja je nak tinggikan harga. Sebenarnya kalau 1 tahil buat jual. Sebab dia rasa sengaja supaya Abu Bakar ni tak beli Tapi Abu Bakar pula bila dia beli harga dengan 9 tahil, dalam hati dia kata, okey, sekiranya dia tak mahu menjual dengan harga tersebut, aku tetap membelinya walaupun dengan harga 100 tahil emas. Ini lain pula dia punya niat, berbeza pula.
Dia akan beli juga. Istilahnya Abu Bakar ni, berapa pun harga yang diletakkan dia akan beli. Dan dia memang nak selamatkan Bilal bin Rabah yang telah beriman dengan Allah SWT. Ini di antara contoh-contoh tuan-tuan. Contoh apa dia? Contoh ukhuwah. Contoh ukhuwah tuan-tuan, dahsyat Contoh orang yang mengasihi saudaranya sama macam dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa dia? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa dapat Abu Bakar bila bebaskan Bilal? Sebab Bilal ni seorang hamba. Hamba pun kalau diseksa dia begitu rupa, maknanya seakan-akan nilai hamba tu tidak begitu tinggi lah. Kalau dia beli nak jual balik pun dengan harga yang murah lah. So dari sudut harta, sebab dia harta, maknanya di zaman jahiliah tuan-tuan, hamba ni harta, aset. Aset, harta yang boleh dijual beli. Kalau hamba tu yang bagus, dia akan jual dengan harga yang mahal. Tapi harga hamba itu tidak berkualiti, maka dijual harga yang murah. So sekarang ni 9 tahil ni dia anggap harga yang murah lah. Harga yang murah. Contohnya. Tapi Abu Bakar kata, kalaupun dia jual dengan harga 100 tahil emas, dia tetap akan membelinya. Ini gambaran bahawa Abu Bakar tak kisah berapa harga pun, yang penting dia nak selamatkan saudaranya sesama Islam. Dahsyat tuan-tuan. Dan sebab itulah dalam Islam, ukhuwah persaudaraan ini adalah sangat penting. Antara perkara yang diberikan perhatian yang serius oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, hijrah Nabi SAW, antara perkara utama yang Nabi buat bila sampai ke Madinah ialah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan mereka. So, apa kelebihan dia? Kelebihannya apabila umat Islam itu bersatu, berkasih sayang, maka di situlah wujudnya kekuatan di kalangan umat Islam. Sebab umat Islam akan berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan. Akan berhadapan dengan orang kafir, akan berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat luar biasa kehebatannya. Jadi kalau berpecah, maka kuranglah kekuatan. Hilanglah kekuatan manusia, hilanglah kekuatan orang Islam. Hari ini yang berlaku ini, tuan-tuan, kenapa orang Islam dekat mana-mana negara pun dilihat tidak kuat, antaranya kerana perpecahan. Kita dekat Malaysia ni kenapa tak kuat? Kenapa tak kuat, tuan-tuan? Berpecah. Orang Islam ramai, tuan-tuan. Orang Islam sepatutnya majoriti, sepatutnya Islam boleh memerintah dan Islam mungkin boleh dilaksanakan sepenuhnya. Undang-undang Islam boleh dilaksanakan sepenuhnya kalau umat Islam hari ini bersatu, tuan-tuan. Tidak ada kepentingan peribadi. Pemimpin tolak tepi kepentingan peribadi, utamakan menegakkan agama Allah. Bersatu semua. Tak kisahlah mana parti pun bersatu, umat Islam bersatu, boleh tuan-tuan. Tapi masalahnya tak boleh berlaku sebab masing-masing ada kepentingan. Berpecah, bila pecah, lemahlah kita, tuan-tuan. Dahlah ekonomi orang kontrol, semuanya orang kontrol, tuan-tuan. Dan kita politik pun kita masih lagi berpecah belah. Sayanglah. Rugilah, tuan-tuan. Jadi kalau kita boleh duduk bersatu, pemimpin parti politik yang beragama Islam duduk bersatu, maknanya berbincang betul-betul dan buatkan satu kaedah macam mana boleh umat Islam ini bersatu. Tak kisahlah dalam satu parti ke, dalam satu bentuk dalam satu bentuk gabungan ke, tak kisahlah apa benda pun, maknanya mereka lebih mahir lah, mereka lebih arif. Dan sebab ini cerita berkaitan dengan politik. Tapi yang pentingnya kita nak semua mereka bersatu. Itulah harapan kita, tuan-tuan. Sebab selagi mana kita berpecah, selagi itulah tidak ada kekuatan. Jadi nak dapat kesatuan begini, dia kena ada ukhuwah. Ukhuwah ni, tuan-tuan, dia bukan satu perkara yang mudah. Ya, tapi bila kita ada kecintaan kita pada sahabat kita, sebab tu Nabi kata tidak beriman. Tak beriman, tuan-tuan. Yang tidak beriman seseorang itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Kasih sayang dia kepada saudaranya sama macam dia kasih sayang pada dirinya sendiri. Umat Islam akan jadi kuat bila ada ukhuwah ini. Dia nak kata kotor-kotor, nak cerita, nak kata benda yang tak baik, nak buat fitnah, dia tak akan buat kerana dia sayang. Sebab dia kadang dia tahu kalau orang buat fitnah dengan dia pun tak suka, maka dia tak buat. Okey? Itu sebabnya. Antaranya. Dan kita tidak akan buat satu benda yang menyakiti saudara kita. Dengan berbagai-bagai kata. Sama ada dengan perkataan ke dengan perbuatan kita.
Tak boleh. Benda yang paling ringan, tuan-tuan, antara benda paling ringan yang Nabi pesan, antaranya lah untuk menjaga ukhuwah adalah, Nabi kata apa dia? Man akala thawman. Ini ada kaitan dengan ukhuwah, tuan-tuan. Man akala thawman au basalan falyatazilna au falyatazil masajidana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kaitan dengan ukhuwah. Dia ada kaitan dengan hati, perasaan, jiran-jiran, orang sebelah. Okey, orang yang rapat dengan kita, orang yang berada di sisi kita. Nabi kata apa? Barang siapa yang makan thawman, bawang putih, au basalan, ataupun bawang besar, falyatazilna, maka dalam mereka itu jauhi daripada kami. Jangan duduk dekat dengan kami. Orang makan zaman apa namanya, tuan-tuan, kalau negara Arab ni, makanan mereka sangat simple. Kalau kita pergi pagi-pagi, tuan-tuan, ini Arab yang biasa-biasa lah, bukan yang kayangan punya taraf. Yang biasa-biasa. Marhain lah kita kata, orang biasa. Dia makan sangat simple, tuan-tuan. Dia pegang satu roti sebelah kanan, roti di sebelah kanan, bawang belah kiri. Kadang-kadang daun bawang tu, daun tu, makan roti, makan bawang. Itu je lauk dia. Jadi, tuan-tuan, breakfast dia, sama-sama jalan. Arab punya style, simple. Itu bagi orang yang biasa-biasa. Jadi, mereka bukan masak pun, bukan masak bawang tu, bawang mentah, tuan-tuan. Bawang mentah gigit dengan roti. Okey? So Nabi kata kalau siapa yang memakan bawang putih dan bawang besar yang tak masak oleh Muslim, maka Nabi kata falyatazilna, jauhilah daripada kami, walyatazil masajidina, jangan datang ke surau masjid kami. Itu pesan Nabi ya. Pesan Nabi. Kalau kita hari ni memanglah kita jaranglah, orang Melayu jarang punya bawang putih, bawang merah. Okey, tapi kita boleh kiaskan dengan apa? Dengan rokok, tuan-tuan. Kita boleh kiaskan dengan rokok. Saya tak nak cerita pasal fatwa rokok haram dan sebagainya. Tapi saya nak sentuh dari sudut kesan bau rokok sama hukumnya macam kesan bau bawang putih, bawang merah. Nabi kata, jauhi daripada masjid kami. Jangan datang kepada masjid kami. Jangan datang dekat dengan kami. So apa mesejnya, tuan-tuan? Mesejnya kalau kita nak isap rokok, tak apa. Tuan-tuan yakin dia halal, harus teruskan. Tapi saya nak pesan dengan tuan-tuan, ya, bila kita isap rokok, pastikan jangan datang ke surau masjid tu. Ataupun kalau nak datang juga, pastikan dah isap rokok, gosok gigi, sabun betul-betul mulut supaya tidak mengganggu orang yang ada dalam masjid dan surau. Ini ukhuwah, tuan-tuan. Ini adalah salah satu kaedah menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Sebab apa? Kalau kita baru lepas isap rokok, Allahu Akbar, kita jiran kita sebelah, apa kesan dia pada jiwa orang sebelah? Sakit jiwa dia. Mengganggu solat dia, mengganggu perasaan dia. Okey, tuan-tuan, ini sama, ini hadis Nabi ya. Walaupun Nabi tak ada kata rokok, tapi dia sama hukumnya. Sebab boleh dikiaskan sebab dia melahirkan bau yang busuk, tuan-tuan. Okey, ini perlu diberitahu sebab inilah kaedah dan bagaimana Nabi mencipta kekuatan di kalangan umat Islam. Okey, sebab bila hati kita dah mula rasa tak sedap, dia akan timbul rasa tak senang hati. Akan tidak ada timbul rasa kasih sayang. Dia akan rasa tak seronok, rasa macam tak senang. Itu yang perlu dielakkan, khususnya apabila kita berada di surau dan juga di masjid. Okey? Itu pesanan dia, pesanan Nabi. Baik, tuan-tuan. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah satu perkara yang sangat luar biasa, sangat hebat. Sebab dia sanggup berkorban walaupun habis harta benda untuk apa itu? Untuk selamatkan saudaranya sesama Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah di dalam Islam, tuan-tuan, hubungan ukhuwah Islam ni berasaskan akidah ini adalah lebih kuat dan lebih hebat kalau dibandingkan dengan apa dia? Kalau dibandingkan dengan persaudaraan yang berasaskan pertalian darah. Nah, lebih hebat, tuan-tuan, dari sudut ukhuwahnya. Sebab di awal-awal kedatangan Islam, ada sahabat-sahabat yang terpaksa membunuh ayah dia sendiri dalam peperangan. Dengan ayah dia. Tapi ayah dia, kaum musyrikin memerangi Islam, maka dia bunuh. Sanggup bunuh. Kenapa? Kerana tuntutan akidah.
Ada ayah yang bunuh anaknya dalam peperangan kerana anaknya kufur. Maknanya menggambarkan bahawa dalam Islam yang menjadi ikatan sebenar antara umat Islam itu adalah ukhuwah akidah itu. Dan bukan kerana pertalian darah. Tapi kalau pertalian darah ada, kemudian ada keimanan pula, maka itu lebih hebatlah. Lebih hebat. Okey. Baik, tuan-tuan maka Allah SWT seterusnya. Umayyah, okey. Baik. Bila bin Rabah terlalu gembira dengan kemerdekaan tersebut kerana beliau dapat memulakan kehidupan baru dalam suasana dalam yang bebas. Okey, jadi Abu Bakar ni dia beli, Abu Bakar beli ni bukan saja dia nak beli nak jadikan aset, tak. Dia beli kerana dia nak bebaskan Bilal radhiyallahu anhu. Okey, so dia beli, mana dia bebaslah. Mana dia tak dapat apa-apa lah. Tak ada apa pun manfaat yang dapat daripada pengorbanan yang dibuat, menghabiskan duit yang menggunakan emas yang banyak, dia beli dan dia bebaskan, lepas. Hebat tuan-tuan. Ini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Bilal radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di bawah tajuk muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi mendengar bunyi hentakan terompah Bilal di dalam syurga. Ini nak menunjukkan kemuliaan Bilal radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Walaupun dia orang yang berkulit hitam, walaupun dia tidak ada kedudukan, walaupun mungkin dipandang hina oleh kaum-kaum musyrikin, tapi dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah dengar telapak kaki dia dekat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu yang boleh membawa kebahagiaan kita di akhirat ialah amalan kita, keimanan kita, tuan-tuan. Bukan harta benda, bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan rupa paras kita yang cantik, handsome, tak, tuan-tuan. Itu semua tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ketika syariat azan diperintahkan oleh Allah SWT, orang yang pertama disuruh oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan Bilal bin Rabah. Dan Bilal menjadi muazzin sepanjang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi untuk azan Bilal, sampai sepanjang hayat Nabi pun Bilal lah yang menjadi muazzin. Baik, ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal masih lagi mengumandangkan azan. Tetapi apabila sampai kepada perkataan bermaksud aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, Bilal menangis terseduh-seduh. Sedih, tuan-tuan. Sebab Bilal, para sahabat ni, mereka ini sangat rapat dengan Nabi, sangat sayang melebihi daripada diri mereka sendiri. Dan mereka sanggup buat apa saja untuk Nabi SAW. Mati pun mereka sanggup. Ada sahabat yang dalam peperangan melindungi Nabi. Dia peluk Nabi, lindungi daripada tombak terjahan, pedang dan panah orang musyrikin untuk selamatkan Nabi. Cintanya para sahabat ini kepada Nabi sangat luar biasa, tuan. Ya, melebihi kasih sayang mereka pada diri mereka sendiri, apatah lagi daripada saudara, anak beranak, isteri dia, tak. Nabi lah orang yang pertama dikasih, lebih daripada segala-galanya. Ini pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat, tuan-tuan. Jadi bila oleh kerana terlalu rapat dengan Nabi, terlalu dekat dengan Nabi, kasih pada Nabi, bila Nabi dah wafat, bila azan dia tak boleh pergi, tuan-tuan. Dia pergi, bila azan dia menangis. Azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis, tuan-tuan. Bilal radhiyallahu anhu sedih, ya, dia selalu teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu akhirnya beliau meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu mengecualikan daripada menjadi muazzin kerana beliau tidak dapat menanggung kesedihan. Akhirnya dia berhenti, minta, tak boleh Allah, minta maaf lah, aku tak boleh. Ya, tak boleh sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pun mula menangis. Tak boleh teruskan. Selalu ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Suara azannya menyentuh jiwa. Apabila Bilal pergi bersama-sama dengan delegasi dakwah pertama umat Islam, kemudian beliau menetap di Darya, suatu tempat berhampiran dengan Damsyik, sehingga Al-Faruq Umar bin Khattab datang ke Damsyik. Dia pun berpindah lepas tu, kerana dia dah tidak lagi menjadi azan, menjadi muazzin, ya. Dia pun berpindah dekat Damsyik, dekat Syria sana. Kemudian satu ketika Umar datang berjumpa dengan beliau di Damsyik, ya. Jadi Umar rindu sangat nak dengar azan ini, Bilal ini melakukan azan, lalu dia pun minta. Okey, kerana dia sayang sangat dengan Bilal, okey. Dan kasih sayang itu, tuan-tuan, berasaskan pada ukhuwah persaudaraan Islam, bukan atas apa-apa
apa nama ni, apa yang didapati. Hari ni orang berkawan, sayang ke orang tertentu, memuja orang tertentu kerana ada sesuatu matlamat yang nak dicapai. Kadang-kadang orang puji-puji pemimpin, kenapa? Kerana nak dapat projek. Gitu. Sekarang ni macam tu, banyak macam tu. Buat baik, masa kita duit banyak, ramai orang baik dengan kita. Bila duit tak ada, pakat lari semua. Banyak macam tu sekarang ni. Tapi kenapa? Kerana niat dia bukan lillahi ta'ala. Jadi sebab itulah kalau orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia akan menjadi kawan setia kita. Tak kira lah dalam keadaan kita senang ke, kita susah, dia tetap juga akan bersama kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu meminta supaya apa? Supaya supaya Bilal bin Rabah ini melaungkan azan atau mengumandangkan azan. Okey. Jadi apabila dengan permintaan tersebut, maka Bilal pun mengumandangkan azan. Bila dengar azannya, semua pakat menangis berkata. Sebab bila dia azan Bilal ni dia berkait dengan Nabi. Dan azan Bilal ni berlaku semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut azan Bilal ni, memang sahabat-sahabat semua pakat menangis. Ingat, rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jasanya belum berakhir. Apabila Bilal bin Rabah meninggal dunia setelah mengalami sakit tenat, yang mana pada hari-hari tersebut beliau sudah menyebut, besok kita akan bertemu dengan para kekasih Muhammad dan sahabat begini. Nampak, seakan dia dah nampak tanda-tanda kematian dia rasa rindu, seakan-akan dia seronok bila dia meninggal dunia. Kenapa? Kerana dia kata esok kita akan jumpa Nabi. Besok kita akan jumpa Nabi dan sahabat-sahabat. Kerana sangat rindu bila berdoa kepada Nabi dan juga para sahabat yang telah pun meninggal dunia sebelum itu, yang telah syahid dan sebagainya. Jadi semoga Allah meredai beliau dan membalas jasa beliau yang telah beliau berikan kepada Islam dengan balasan yang baik. Baik. Itu cerita Bilal, teman-teman. Baik, seterusnya sejak zaman permulaan Islam lagi, kemajuan umat Islam dan gerakan Islam semuanya bermula dari masjid. Okey, ini cerita pasal azan dah lepas. Jadi azan tu ada kaitan dia dengan masjid. So di sini dijelaskan sedikit tentang peranan masjid. Peranan masjid ni kalau di zaman Nabi, dia bukan hanya tempat untuk bersolat saja, tapi di zaman Nabi semua aktiviti-aktiviti, contohnya merancang strategi dakwah, perdagangan, perundangan, penyebaran ilmu serta pelbagai lagi, semuanya berlaku dalam masjid. Artinya masjid ini bukanlah tempat kita datang solat, lepas kita solat kita tutup pintu balik, itu saja, tak. Sebenarnya lebih besar peranan masjid dari itu. Mana masjid ni sepatutnya tempat, kalau boleh, contohnya macam kita sekarang ni, macam kita ada pimpong, itu satu perkara yang baguslah, tarik anak-anak main pimpong. Ada contohnya kalau ada padang futsal ke apa benda, aktiviti riadah pun boleh dibuat dalam kawasan masjid, tidak ada masalah. Ada itu keadaannya kita untuk tarik anak-anak muda khususnya dekat dengan masjid. Jadi tuan-tuan Allah SWT, kita ada masa lagi ke? Kita dah masuk Isyak? Dah masuk. Okey tuan-tuan, oleh kerana Isyak pun dah masuk, kita berhenti di sini. Okey, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.